Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan dan puan sedang pendengar muslimin dan muslimat, alhamdulillah kita meneruskan pengajian kitab Mukhtasar Riyadhus Salihin, ringkasan Riyadhus Salihin, dan kita telah pun memasuki satu bab yang amat penting. Walaupun bab ini ringkas sahaja dalam kitab ini, tapi ia bermakna yang mendalam, iaitu bab At-Taubah, iaitu bab taubat. Dan dalam kelas kita yang lalu, bagi tuan-tuan dan puan yang mengikuti dan insya-Allah ada buku dan rujukan, kita telah pun melihat beberapa ayat Al-Quranul Karim dan juga dua hadis Nabi SAW tentang taubat. Dan kita akan sambung lagi pada kali ini dengan beberapa lagi hadis dan juga dengan panduan yang disebut oleh Imam An-Nawawi, dinukilkan di sini selepas beberapa hadis. Di hujung bab ini akan ada kata-kata Imam An-Nawawi rahimahullah, pengarang asal kitab ini, yang meringkaskan kepada kita tentang perkara yang berkaitan hukum hakam taubat. Baik, dan alhamdulillah kita meneruskan lagi, dan dalam keadaan kita sentiasa mengingatkan diri kita bahawa setiap seorang daripada kita adalah manusia yang lemah, yang pasti melakukan kesalahan, sama ada sedar ataupun tidak. Jiwa seorang mukmin ini ataupun jiwa rasa ingin kembali kepada Allah, ingin bertaubat ini satu jiwa, satu perasaan yang perlu dipupuk, perlu diingatkan selalu, perlu direnungkan selalu. Jangan kita menjadi beberapa kategori manusia yang rugi. Contohnya yang merasakan dirinya tidak berdosa dan tidak perlu bertaubat, ataupun kategori yang berputus asa daripada bertaubat. Ini adalah contoh keadaan yang rugi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membukakan pintu rahmat, pintu taubat untuk kita, tetapi kita yang tidak mengendahkannya. Seolah-olah kita ini tidak perlu kepada taubat itu. Bagi mereka yang merasakan tidak bersalah, tidak perlu. Bagi mereka merasakan putus asa, banyak sangat dosa, mereka juga merasakan tidak guna ataupun tidak ada gunanya bertaubat. Ini semua salah faham yang tidak akan membawa kebaikan kepada kita. Seorang Muslim mesti sentiasa sedar bahawa dalam masa yang sama, bila menyedari dosanya ada, kesalahannya sentiasa dilakukan, tapi dalam masa yang sama dia juga menyedari bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menutup pintu taubatnya. Kita dah sebut dalam kelas yang lalu bagaimana luasnya, panjangnya masa, hebatnya taubat ini, mengatasi umur kita, mengatasi hidup manusia itu sendiri, dan mengatasi dosa-dosa yang dibuat. Kalaulah manusia itu melakukan dosa setiap hari, setiap usianya, seluruh hidupnya dia buat dosa, masih lagi pintu taubat itu terbuka dengan syarat kejujuran dan keikhlasan. Sebenarnya sebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ingat selalu hadis ini, Nabi sebut an-nadamu taubatun, an-nadamu taubah, iaitu menyesal itu ialah taubat. Maka taubat datang daripada hati, daripada penyesalan. Dan juga kita telah sebutkan dalam kelas yang lalu bagaimana kita mesti melihat banyaknya nikmat Allah kepada kita dan banyaknya pula salah kita yang kita lakukan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka timbul dalam hati kita rasa ingin kembali mengadu, merayu dan minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perlu saya ingatkan selalu, kerana kadang-kadang kita belajar ilmu agama, mungkin kadang-kadang kita terlalu fokus kepada maklumat semata-mata. Jadi kita kurang memikirkan tentang amalan hati, tindak balas hati, perasaan kita, jiwa kita terhadap maklumat yang kita dapat. Jadi bila seseorang Muslim itu, seperti mana yang kita lihat dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka sentiasa ada tindak balas terhadap apa jua perkara yang mereka lakukan, termasuklah ayat-ayat Al-Quran yang dibaca, boleh menyebabkan hati mereka tersentuh. Dan juga bila mereka berdoa, juga mereka berdoa dengan penuh kesungguhan. Dan bila mereka istighfar, mereka beristighfar dengan sepenuh hati. Ini kita nak belajar ilmu agama, bukan hanya maklumat,
Dan lebih bahaya lagi belajar ilmu agama untuk hanya tahu berdebat dan menyalahkan orang lain. Kita belajar ilmu agama, orang yang pertama mendapat manfaat ialah diri kita sendiri, iaitu bertambahnya ilmu, bertambahnya amal, dan bertambahnya keimanan dalam hati kita yang kita dapat rasa. Baik, kali ini kita menyambung hadis seterusnya daripada Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang pendek ini menyatakan, man taba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Sesiapa yang bertaubat sebelum terbitnya matahari daripada barat, maka Allah menerima taubatnya. Allah memberikannya taubat. Allah menerima taubat orang tersebut. Di sini disebutkan jangka masa ataupun waktu yang amat luas. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa dunia ini, Allah berikan peluang di dunia ini. Rasulullah SAW menyebutkan bahawa Allah memberikan peluang untuk kita di dunia ini. Luasnya pintu taubat, luasnya masa, panjang jaraknya untuk kita bertaubat, sehingga kan Nabi SAW menyebut tanda kiamat yang besar. Jadi kita tahu bahawa sejak dunia ini didiami oleh manusia, sejak Nabi Adam alaihissalam, sejak manusia selepasnya para Nabi dan seluruhnya, sampai hari ini, dan seterusnya kita tak tahu bila lagi. Begitu panjang masa yang ada, yang setiap masa yang kita ada ini untuk umat terdahulu dan umat kita dan umat akan datang, begitu panjang jaraknya, begitu ramai jumlahnya, kesemuanya diberikan peluang untuk bertaubat dengan syarat man taba, siapa yang taubat, sesiapa yang benar-benar melakukan taubat. Kita sebutkan bahawa taubat ini perlu kepada kejujuran, dan taubat ini juga perlu kepada ataupun meliputi masa yang lalu, sekarang dan akan datang. Dia ada keazaman, dia ada kejujuran, dan syarat-syaratnya akan disebutkan kejap lagi oleh Imam Nawawi rahimahullah. Bermakna sekarang ini, kalau kita fikirkan sama-sama, kita faham bahawa ramai manusia yang telah meninggal sebelum berlakunya tanda-tanda besar kiamat, dan kita sendiri pun tidak tahu bilakah akan berlaku yang tanda-tanda besar ini. Maka begitu besar waktu yang diberikan kepada kita melebihi usia kita. Jadi taubat ini luas, jangka masanya luas dan terbuka kepada semua orang, tidak hanya kepada orang tertentu, tetapi perlu dilakukan dengan kesungguhan. Bermakna sekarang ini Rasulullah SAW dalam hadis ini seakan menyuruh kita untuk taubatlah segera, dan jangan rasa putus asa. Peluang masih terbuka, hanya tertutup bila berlakunya tanda kiamat yang besar, ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala akan musnahkan seluruh dunia ini. Maka sebelum itu, seramai-ramai manusia dan sebanyak Muslim ataupun manusia itu sendiri, dan juga begitu panjang masanya. Baik, itu tawaran terbuka yang begitu panjang. Maka Allah SWT disebut di sini, taballahu alaih. Allah SWT pasti akan menjawab permintaan hambanya yang benar-benar meminta. Kita kena ingat macam tu. Kita kena faham bahawa Allah SWT adalah Tuhan yang berkuasa, dan dia juga Tuhan yang pengasih dan penyayang. Kalau kita tengok manusia, makhluk manusia ini contohnya, belum tentu dia maafkan kalau kita minta maaf. Walaupun kita minta bersungguh-sungguh, walaupun kita mungkin menangis-nangis, mungkin memberikan janji dan memberikan sumpah, tetapi kalau manusia itu tak nak maafkan, tidak mau menerima, maka sia-sia sahaja apa yang kita buat pada dia lah. Tapi Allah SWT ini Allah, Tuhan kita, yang menyebutkan dan menurunkan wahyu yang begitu banyak, termasuk di permulaan Al-Quran, Ar-Rahmanur Rahim, yang pengasih, penyayang, pemurah. Maka Allah pasti akan membalas dengan menerima taubat seorang hamba. Kita dah sebut dalam kelas yang lalu bagaimana Allah SWT redha dan begitu kasih kepada orang yang berdosa kemudian bertaubat. Maka kasih sayang Allah SWT melebihi kasih
semua manusia, dan kita pernah baca dalam hadis yang lalu, yang dulu, bab-bab yang lalu, bahawa Allah SWT kasih kepada kita lebih daripada ibu kita mengasihi kita. Kasih sayang yang tidak terbayang dan tidak dapat digambarkan. Baik. Kemudian kita pindah kepada hadis yang seterusnya, hadis yang panjang, hadis yang saya yakin begitu popular, begitu masyhur. Tuan-tuan dan perempuan yang mendengar mesti, saya rasakan mesti pernah mendengar kisah ini. Dan inilah kisah yang diceritakan sendiri oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang seorang manusia daripada kalangan umat yang terdahulu, bukan zaman Nabi, zaman sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim melalui Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan. Dahulunya di kalangan umat terdahulu sebelum kamu ada seorang lelaki yang telah membunuh 99 manusia. Dia adalah dosa membunuh, bukan sekadar seorang tetapi 99 jiwa yang dibunuhnya. 99 orang. Bermakna kalau kita mengikut pandangan akal kita, orang ini dosanya begitu banyak. Kerana membunuh seorang manusia pun satu dosa, apatah lagi 99. Ya, begitu ramai. Apakah dia tidak rasa takut pada Allah? Adakah kenapa dia begitu kejam membunuh manusia? Bagaimana perasaan seorang pembunuh membunuh 99 orang manusia? Kejam, tak berhati perut kita katakan. Tak ada kasih sayang. Kalau ikut otak kita memang kita kata ini memang tak ada harapan lagi lah. Ini ikut akal kita. Nabi meneruskan lagi, fasa'ala an a'lami ahli al-ard. Satu masa dia tiba-tiba terlintas untuk bertaubat. Dia ingin mencari panduan daripada seorang yang berilmu. Dia mencari siapakah yang paling berilmu yang ada di tempat dia, untuk dia bertanya dan bercerita. Bermakna dia ingin berubah, tapi dia perlukan panduan. Maka dia mencari, fadulla ala rahibin fa'atahu faqal innahu qatala 99 nafsan fahal lahu min taubah. Dia ditunjukkan jalan ataupun dipertemukan, sebab dia mencari, dia pertemukan dengan seorang rahib. Rahib di sini merujuk kepada orang yang kuat ibadahnya tetapi ilmunya kurang dalam kisah ini. Ya. Kita kadang-kadang kita ada di kalangan masyarakat kita, di kalangan umat Islam, ada orang yang berilmu banyak dan ibadah pun banyak. Tapi ada orang yang kadang-kadang salah satu sahaja. Mungkin ilmunya banyak, kurang ibadah, ataupun ibadahnya banyak, ilmunya kurang. Jadi, apakah yang akan berlaku bila lelaki ini yang perlukan bimbingan, yang perlukan ilmuwan, perlukan seorang alim, tapi dia bertemu dengan seorang yang kuat beribadah, tetapi kurang ilmu. Dia ingin bertanyakan panduan, bimbingan, cadangan, tetapi dia bertemu dengan, kita boleh katakan, satu kesilapan, salah orang. Kita tengok apa yang akan berlaku. Faqala, dia kata kepada orang ni bahawa dia sebenarnya telah membunuh 99 orang. Dia mengaku, dia pergi cerita. Dalam kisah ini dia cerita, dia pergi luahkan dekat orang ni sebab dia nakkan panduan apa dia perlu buat untuk dengan fikiran dia menebus kesalahan dia. Boleh atau tidak saya ni dah bunuh 99 orang manusia, kata dia. Maka orang tu menjawab, tidak boleh taubat. Allah tak terima. Dosa banyak sangat. 99 orang. Macam mana? Jadi, inilah masalahnya bila orang ini, rahib ini, banyak ibadahnya, kurang ilmunya. Ilmunya yang kurang menyebabkan dia tidak memberikan jawapan yang betul ketika diminta. Pengajaran yang kita boleh ambil daripada petikan tengah-tengah ni ialah, kita jangan cakap atau memberi pandangan sebelum kita tahu, sebelum kita mengetahui latar belakangnya. Dan jika kita tahu, silakan. Kalau kita belum dapat ilmu tentangnya, kita tak boleh berikan pandangan. Semua orang boleh beri pandangan. Ini hak terpulang kepada semua orang nak bercakap. Tetapi seorang Muslim yang sedar disiplin ilmu, dia akan cakap benda yang dia tahu sahaja, dan benda yang dia tak pasti dia akan cakap wallahu a'lam. Ini bukan satu kekurangan. Hatta kepada ulama sendiri pun kita dapati ramai ulama yang menjawab wallahu a'lam bila dia tidak dapat memberikan jawapan yang pasti. Ini satu kemuliaan sebenarnya.
Sebab itu ilmu dituntut dengan adab. Di antara adab seorang yang berilmu ialah dia akan diam ataupun dia tidak akan jawab perkara yang tidak diketahui, kerana bimbang. Jadi macam ni kisah yang sekarang Nabi tengah ceritakan ini, iaitu dia melihat dengan ilmu yang sedikit, dia nampak bahawa macam mana nak bertaubat, bunuh orang. Bukan seorang, bukan 10, bukan 50, 99 orang, dah dekat 100. Jadi kamu tak mungkin dapat diterima taubat kamu. Dia telah menutup pintu taubat yang Allah buka. Dia telah menjadikan orang ini putus asa, sedangkan dia diberikan harapan oleh Islam. Bermakna kejahilan mungkin akan menyebabkan masalah yang bertambah besar. Kejahilan menyebabkan manusia akan putus asa, tersasar, tersesat dan sebagainya. Sepatutnya dia jawab boleh, tetapi disebabkan ilmunya yang kurang, dia memandang kepada sudut banyaknya dosa orang tadi. Jadi kalau kamu dah bunuh 99 orang manusia, macam mana kamu nak taubat? Tak ada harapan. Tak ada lagi harap. Maka lelaki tadi yang memang sebelum ini telah pun mampu membunuh orang, maka dia dah marah, dia geram. Sebab dia menjangkakan dia ada harapan, tetapi dia telah bertemu dengan jawapan yang dia tidak jangka dan tak suka. Maka dia maka datang balik perasaan jahat dalam hati dia, maka dia bunuh orang tersebut. Cukup 100. Kebunuh rahib tadi. Mula-mula pergi nak bertaubat, tanya soalan elok-elok, tiba-tiba rahib ni kurang ilmunya, dia kata kamu tak boleh taubat, kamu tak akan diterima taubat. Maka dia marah, bunuh cukup 100. Ini yang susah. Inilah dia padahnya kejahilan. Daripada banyak ia menimbulkan masalah. Sebab itu ilmu juga adalah penyelesaiannya. Ilmulah sahaja penyelesaiannya, bukan kejahilan, bukan emosi, bukan perasaan, bukan akal semata-mata, tetapi akal kita dipandu oleh ilmu. Jiwa dan perasaan kita dikawal oleh ilmu. Akal boleh pergi ke mana-mana, ilmu yang mengarahkan jalan yang benar. Nafsu dan perasaan boleh meletup di mana-mana, tapi yang mengawalnya ialah agama dan ilmu. Maka ilmu itulah yang menjaga kita. Macam mana kata sahabat Nabi Sayyidina Ali bin Abi Talib, harta kita yang jaga dia, ilmu dia yang menjaga kita. Maka orang tadi, wallahu alam, selepas itu berapa lama dia berfikir, selepas dia bunuh 100 dari 99 dia 100, kemudian dia bertanya lagi dan mencari lagi. Summa sa'at an a'lami ahli al-ard fadulla ala rajulin alim. Akhirnya dia dipertemukan dengan hajatnya seorang yang benar-benar berilmu. Terlihat bagaimana perbezaan jawapan antara seorang yang kurang berilmu dengan yang benar-benar berilmu bila ajukan soalan yang sama. Maka orang tadi berkata dia dah bunuh 100 manusia. Tadi soalan orang pertama 99 saja, orang kedua dah jadi 100. Maka timbul perasaan balik untuk dia bertaubat, dan dia terfikir dan dia mencari dia bertemu dengan seorang yang maka dia berkata dia telah bunuh suatu orang. Fahal lahu min taub. Maka dalam soalan itu dia bertanya, boleh tak saya bertaubat? Boleh tak adakah Allah terima taubat? Ini soalan yang berlegar dalam banyak juga fikiran masyarakat kita yang dah lama melakukan kesalahan, merasakan boleh tak aku bertaubat? Maka untuk semua yang ada berlegar di fikirannya sebegini, kita lihat apakah jawapan orang alim tadi. Kisah ini berlaku sebelum zaman Nabi. Orang alim tadi berkata, na'am. Dia jawapan yang agak yang mengejutkan dan mengembirakan dalam masa yang sama. Iaitu ya. Jadi kalau macam kita lah tanya orang, kita mungkin akan tanya banyak kali, betul ke ni? Saya dah bunuh sesuatu, adakah saya boleh betul? Bila seorang alim tu kata ya, kita mesti tanya lagi. Kita mesti heran, ya ke? Betul. Ini betul-betul kecubaan. Jadi kita mesti heran. Jawapan ini menggembirakan dan mengejutkan dalam masa yang sama. Dan orang alim ini menambah lagi, wa man yahulu bainahu wa bainat taubah. Siapa yang boleh halang dia untuk bertaubat? Siapa yang boleh halang dia bertaubat? Dialah yang nak bertaubat. Dan adakah ada yang boleh menghalang seseorang bertaubat? Adakah saya boleh menghukum sesiapa? Adakah tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar ni boleh menghukum sesiapa? Mengatakan engkau tak boleh, Allah tak terima, Allah tak ampun, engkau gagal, engkau. Siapalah kita untuk bercakap begitu? Jadi kita sekarang ni nak menyelesaikan masalah, bukan nak menambahkan masalah. Betul dia dah buat salah, itu benda telah berlalu. Apa yang berlaku sekarang, apa yang akan berlaku datang, kita nak dia kembali berubah. Maka kita menjawab dengan jawapan yang benar. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat
walaupun sebanyak mana pun tahu. Tuan-tuan perempuan tengok hadis 40, hadis yang terakhir dalam hadis 40 ialah hadis tentang taub. Allah menyebutkan dalam hadis itu, dalam hadis kursi, firman Allah dalam kursi, ada hadis nombor 42 dalam kitab hadis 40, hadis Anas bin Malik. Allah menyebut dengan jelas dalam hadis kursi itu firman, ya bani Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Kemudian disebutkan walau setinggi gunung, walau sepenuh langit, walau sebanyak mana pun, kalau bertaubat dan beristighfar, Allah terima. Innaka ma da'awtani wa rajautani, selagi mana engkau mengharap kepada, menyeru kepadaku, meminta dan mengharap kepadaku, kata Allah, ghafartu laka, aku akan ampunkan untuk kamu. Siapa lagi yang boleh ampun dosa melainkan hanya Allah? Mengadulah pada Allah, dialah saja yang boleh ampunkan dosa kita. Maka orang tadi alhamdulillah akhirnya dia dapat panduan. Dan inilah kebaikan bila bertemu dengan orang yang alim. Dia memberikan harapan, dia memberikan ilmu, memberikan amalan, memberikan harapan. Dan kita perlu di zaman ini untuk terus menuntut ilmu, untuk terus beribadah, untuk terus menjaga kehidupan kita selaras dengan panduan yang dibawa oleh Allah dan Rasul. Kita perlukan semangat pada hari ini. Sebab tu ada orang kata semangat yang hilang. Ada lagu untuk mencari semangat. Kerana ilmu sahaja tidak cukup, perlukan kekuatan. Dan di antara cara yang para ulama cadangkan kepada kita untuk saya kongsikan bersama ialah bagaimana nak mencari kekuatan jiwa, ialah dengan banyak berzikir, dengan banyak membaca Al-Quran, dengan mencari waktu untuk berdoa. Sebab itulah tuan-tuan dan puan, kita disuruh berzikir pagi dan petang, disuruh berdoa ketika masuk masjid, ketika keluar masjid, ketika naik kenderaan, ketika tidur, ketika bangun, bahkan ketika masuk ke tandas dan keluar tandas ada zikir, ketika hujan ada zikir, ketika gembira ada ucapannya, ketika sedih ada ucapannya. Kenapa semua ini ada? Untuk menguatkan jiwa. Seseorang yang tidak berzikir langsung atau amat kurang berzikir, dia akan rasa lemah untuk melakukan kebaikan. Dia akan rasa ada halangan untuk dia buat sesuatu yang, maka kita perlu praktikkan. Sebab itu ulama kata tidak patut seorang Muslim meninggalkan zikir pagi dan petang, walaupun sunat, tapi ia membantu, amat membantu, memberi kekuatan jiwa. Bila lelaki tadi mendapat jawapan yang betul, mengejutkan dia tapi mengembirakan dia dan memberi harapan kepada dia. Tapi orang alim tidak hanya beri jawapan, dia beri bimbingan. Maka dia berkata, intaliq ila ardi kadha wa, aku rasa engkau patut pindah, pergi ke tempat lain. Sebab berhijrah atau berpindah, berubah ni perlukan perubahan suasana, nak tinggalkan sikap dia. Mungkin di sini ialah kekejaman dia, mungkin bergaul dengan orang yang seperti dia, yang dalam keadaan yang tidak sesuai, dan bila nak berubah perlukan tempat yang baru. Kita perlu ada hijrah, sama ada hijrah dalam bentuk luaran atau dalam, kalau ingin berubah mesti ada satu perubahan, mesti itu berpindah satu situasi ke situasi yang lain. Kalau nak tinggalkan tabiat kejam ini, ulama ni berkata kamu perlu pergi ke tempat begini dan begini. Maksud disebutkan satu tempat lah yang tak disebutkan dalam hadis ini, ila ardi kadha wa kadha, dicadangkan ini tempat. Di situ, kenapa pergi situ? Adakah semata-mata pindah duduk seorang-seorang? Tidak. Cuba tengok, disuruh pindah untuk buang tabiat yang buruk ini, pindah menuju meninggalkan tempat dan golongan manusia yang tidak membantu dia, menuju kepada satu tempat, fa inna biha unasan ya'budun Allah Ta'ala, kerana di tempat yang aku cadangkan ini ada ramai orang yang menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang baik-baik. Bermakna kita, tuan-tuan dan puan, kita kena akui, untuk kita berubah kita perlukan rakan yang baik, teman yang soleh, orang yang boleh bantu kita, memberi semangat, bersama-sama buat baik. Sebab tu kita digalakkan berjemaah, solat berjemaah dan sebagainya, untuk memberikan kekuatan adanya orang yang bersama kita melakukan kebaikan. Kita akan kuat bila kita ramai, dan kita akan rasa lemah bila kita seorang diri. Maka orang ini disuruh, cuba tengok orang alim, beza dengan rahib tadi.
Rahib tadi dia tak bagi panduan, dia tak bagi jawapan yang betul, dia tinggalkan dan dia kena bunuh, na'udzubillah. Semuanya tak ada dialog. Tapi orang berilmu dia tahu. Pertama dia jawab, ya, kamu boleh bertaubat, tiada siapa boleh halang kamu. Kemudian dia beri panduan, kamu kena pindah, pergi tempat yang ramai orang yang buat baik. Apa kena buat di situ? Fa'budillah ma'ahum. Maka sertailah mereka, sembahlah Allah bersama mereka. Tak habis lagi panduan ni. Itu orang alim bagi panduan yang lengkap. Dia kata kamu kena pindah sana tempat yang saya cadangkan ini, ada orang ramai orang buat baik. Pergi sana, jangan duduk saja pula. Pergi beribadat bersama mereka, ubah perangai kamu. Wala tarji' ila ardik, jangan balik lagi ke tempat asal kamu. Fa innaha ardu su', kerana dia adalah tempat yang tidak elok. Maka berpindah, meninggalkan teman yang buruk atau tempat yang buruk adalah salah satu faktor untuk menjadi seorang yang lebih baik. Sebab tu kita, tuan-tuan dan puan, kita kena berdoa kepada Allah supaya kita dikurniakan semua yang berada di sekeliling kita ialah orang yang baik. Kerana mereka lah yang akan menjadi penyebab membantu kita membuat kebaikan. Dan mintalah Allah jauhkan daripada orang-orang di sekeliling kita yang tidak baik. Kerana kadang-kadang kita perlukan sokongan, kita perlukan dorongan. Maka kita bersyukur bila Allah jadikan di sekeliling kita orang yang mampu mengingatkan kita pada Allah. Dan walaupun kita buat salah masa ke semasa, tapi mereka mengingatkan kita kembali untuk bertaubat. Maka apa orang lelaki tadi buat? Dia ikut arahan. Fantalaqa hatta idza nasafa at-tariq. Cuba lihat rahmat Allah SWT kepada seorang manusia yang dah bunuh 100 orang. Dia nak taubat, dia nak hijrah. On the way, dalam perjalanan, atahul maut. Ketika dia sampai separuh perjalanannya, maut menemuinya, sampai ajalnya, ruhnya diambil oleh malaikat. Dia meninggal. Takdirkan Allah SWT begitu, untuk memberi pengajaran kepada kita umat Islam. Bila Nabi cerita, ini satu pengajaran yang besar. Faqtasamat fihi malaikatul rahmati wa malaikatul azab. Maka berlakulah satu keadaan di mana malaikat rahmat dan malaikat azab turun dan masing-masing mengatakan, ini hak aku. Cuba lihat bagaimana berlakunya perbezaan pandangan bukan daripada kalangan manusia, daripada kalangan malaikat. Ini khilaf pandangan yang berbeza di antara malaikat. Allah SWT tunjukkan kekuasaannya dan pengajarannya melalui perbuatan hamba-hamba yang termasuk malaikat. Maka malaikat rahmat mengatakan, ja'a ta'iban muqbilan biqalbihi ila Allah Ta'ala. Dia milik aku sebab dia datang dan dia pergi untuk bertaubat, hatinya menghadap Allah SWT. Ini hak aku. Malaikat rahmat kata, orang ini orang yang baik, dia telah berubah, dia nak ke tempat yang baru untuk bertaubat, cuma dia meninggal di tengah jalan. Malaikat azab menjawab, innahum lam ya'mal khairan qat. Tetapi dia milik aku sebenarnya, sebab dia tak pernah buat baik langsung sepanjang hidup dia. Dia dah buat jahat banyak dan dia belum lagi buat baik, dia baru nak pergi. Ini pergi khilaf di kalangan malaikat, yang mana Allah SWT selepas itu menghantar satu lagi malaikat, dan sebagian riwayat menyebutkan malaikat Jibril, untuk menjadi hakim. Dan malaikat ini datang dalam bentuk surat Adami, dalam bentuk manusia, menjadi hakim. Sekarang ini keindahan pada orang ini ialah, dalam sudut yang lain saya nak bawa tuan-tuan dan puan, malaikat mengambil berat tentang orang ni. Bila ada orang yang nak bertaubat dan nak buat baik, malaikat akan pergi kepada dia, akan ambil berat tentang dia, akan doakan dia, akan mengambil tahu tentang dia. Ini satu ganjaran yang besar. Malaikat, makhluk yang mulia, mengambil tahu tentang kita, manusia yang lemah. Ini keindahan yang hanya orang yang berfikir dan merenungkan akan dapat rasa. Maka apa yang berlaku? Maka hakim ini mengukur manakah jarak yang dekat. Kalau jarak dia dekat ke arah kampung lama, maka malaikat azab ambil sebab dia dekat dengan sana. Ini kaedah untuk menentukan mana yang lebih patut dapat roh lelaki ini. Allah tentukan begitu. Diukur, kalau jaraknya lebih dekat kepada kampung baru,
yang akan dia pergi, maka dia akan masuk dalam rahmat, dalam malaikat rahmat, dan diukur, maka didapati bahawa dia lebih dekat kepada kampung atau negeri yang baru tempat dia ingin bertaubat. Allah SWT jadikan begitu untuk memberikan kita pengajaran. Bukan tujuan kita nak tengok ukuran tak ukuran asman, tapi nak tengok bagaimana ikhlasnya dia. Walau dia banyak dosa, dia telah bertaubat dan nak menuju kepada Allah SWT, nak pergi ke tempat yang baru untuk beribadat. Maka begitu besarnya rahmat Allah SWT. Sebanyak mana dosa kita, jangan putus asa. Lihatlah kisah ini, tuan-tuan. Kisah seorang manusia yang bunuh begitu ramai manusia. Bila dia betul-betul nak bertaubat, dan ada pula orang alim berilmu yang berikannya panduan, maka dia melakukan apa yang patut, walaupun belum sampai, tapi telah pun dapat pengampunan daripada Allah SWT. Ini yang kita nak. Dia bukan soal banyak atau sedikit ibadat kita, tapi soal hati kita. Begitu juga dosa, ia bukan soal banyak atau sedikit, tapi soal hati kita. Kalau hati kita memandang remeh dosa, tak kisah dosa, maka susah kita. Walaupun dosa itu kecil, tapi kita buat tak kisah, kita sombong dengan Allah SWT, kita sombong dengan ulama, kita tak kisah, tak peduli dosa pahala, kita akan rugi. Dosa yang kecil tadi boleh menjadi besar kerana kita tak peduli dan tak kisah. Jangan remehkan perkara ini. Dan begitu juga kalau amalan kita yang baik itu kecil, tapi kalau kita ikhlas dan sepenuh hati, maka Allah memberikan ganjaran yang tak terkata dan tak terkira. Semuanya soal hati, tuan-tuan dan perempuan. Hati saya dan hati tuan-tuan dan perempuan perlu dijaga. Kalau kita sedar kita berdosa dan bertaubat selalu, bertaubat sentiasa, insya-Allah harapan kita ada. Dan kalau kita buat ibadat berterusan dan kita rasa tenang dan ingin buat ibadat, tak apa, buat sikit-sikit, tetapi hati kita ada menyertai pergerakan luaran kita. Tapi mintalah perlindungan pada Allah daripada hati yang keras, yang tak peduli dosa pahala, yang bila buat perkara baik tidak rasa tenang, yang bila buat dosa tidak rasa bersalah. Na'udzubillah. Ini kita minta doa kepada Allah banyak-banyak. Untuk bertaubat perlu kejujuran, keikhlasan, perlu keinsafan. Maka ia perlu kepada hati yang sentiasa peka, yang sedar, yang walaupun dia buat salah kecil, tapi dia rasa ini satu kesalahan, ya Allah ampunkanlah aku. Istighfarnya banyak, taubatnya selalu, berdoanya banyak. Walaupun manusia yang melihat dia sebagai seorang yang baik, dia sedar bahawa aku perlukan keampunan daripada Allah SWT. Mungkin aku ada buat salah yang tidak dimaafkan lagi, maka aku perlu memohon kemaafan kepada Allah SWT. Jadi ini penting. Dan saya ingin akhiri siri ini dengan berkongsi satu potong ataupun sepotong syair ataupun sajak yang disebutkan oleh salah seorang penyair yang bila sampai hari kematiannya dia menulis syair ini, iaitu Abu Nuwas. Sebagai orang sebut Abu Nawas, barisnya adalah Abu Nuwas. Jadi Abu Nuwas ni penyair, dan bila di hujung hayat dia telah menulis syair, sajak Arab, maksudnya syair yang cukup indah yang saya nak akhiri kuliah ini. Dan menyebutkan antaranya ialah, Ya Rabbi in azumat dhunubi kathratan falaqad alimtu bi anna afwaka a'zamu. Wahai Tuhanku, jika dosaku banyak dan besar, begitu banyak, sebenarnya aku yakin bahawa keampunanmu lebih luas dan lebih hebat. In kana la yarjuka illa muhsinun. Sekiranya hanya orang yang baik sahaja layak untuk berdoa dan merayu kepadamu. Fabiman yaluzu wa yastajirul mujrimu. Maka kepada siapakah lagi orang yang berdosa ingin mengadu dan merayu. Maka dia mohon kepada Allah. Dan disebutkan kisah yang masyhur bahawa ada yang melihatnya dalam mimpi bahawa dia diampunkan. Di antara sebabnya adalah kerana dia menulis rangkap-rangkap sajak yang sebegini yang minta ampun kepada Allah SWT. Kita akan sambung akan datang insya-Allah mengakhiri bab taubat.
kita akan sambung dengan penjelasan Imam An-Nawawi tentang taubat dan hukumnya dan caranya. Dan selepas itu kita akan masuk bab solat dengan bermula hadis-hadis wudu, insya-Allah. Teruskan kita dengan pengajian ini. Semoga semuanya diberkati dan mendapat ilmu luaran dan dalaman, kesedaran luaran dengan amalan dan kesedaran dalaman, dengan perasaan hati merayu kepada Allah dan mohon ampun kepada Allah di atas kesalahan kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.